Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Sidang jemaah, penonton yang dirahmati Allah sekalian. Saya sambung lagi akan persoalan yang berlegar di masyarakat kita berkaitan dengan pernikahan yang ada di kalangan umat kita yang dia tahu kena tanya tapi dia segan nak tanya, ataupun dia tertanya-tanya dan seterusnya dia langsung tak tanya-tanya. Yang ini jadi masalah. Kena tanya tuan-tuan, sebab kita bukan tahu semua perkara. Kita tak tahu semua perkara. Kita kena apa? Kena tanya ahli zikir. Kena tanya ahli yang berkaitan dengan ilmu tu berkenaan. Macam saya mungkin tahu sikit-sikit berkaitan, tapi tuan-tuan lebih tahu dalam banyak perkara yang lain. Jadi kita berkongsi akan ilmu Allah yang luas ini untuk kita sama-sama memenuhi dan menggapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala di atas dunia ini. Baik, persoalan berikutnya. Apakah hikmahnya dalam Islam menyuruh yang meminang itu melihat perempuan yang dipinang? Sebelum ini saya sebutkan berkaitan kalau kita nak meminang, kena tengok akan perempuan tu, akan wajahnya dan tapak tangannya dan tangannya. So sebenarnya kenapa? Kenapa Islam menyuruh yang meminang itu melihat perempuan yang dipinang? Jawapannya, hikmahnya ialah supaya suami isteri hidup dalam aman tenteram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menyuruh sahabatnya Mughirah bin Syu'bah supaya melihat perempuan yang telah dipinangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzur ilaiha fa innahu ahra an yu'addama bainakuma." Maksud dia apa? Lihatlah dahulu perempuan itu, Rasulullah kata. Maka melihatnya adalah pokok utama bagi suami isteri hidup dalam aman damai. Kena tengok kan? Kena tengok untuk pastikan, walaupun kita tak tahu apa yang berlaku akan datang, yang bakal akan berlaku pada akan datang, tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati, yang penonton sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, secara zahirnya kita nampaklah, secara mata kasarnya kita nampaklah bayangan sedikit sebanyak yang manakah yang akan membawa kebahagiaan, aman damai rumah tangga kita. Baik. Seterusnya, adakah melihat perempuan yang dipinang itu mesti lelaki itu sendiri? Seorang lelaki nak meminang, bila nak meminang ni, nak meminang lah jadi kena ke dia sendiri tengok. Sama ada wakil kepada orang, atau dia sendiri boleh tengok, ataupun dia sendiri kena tengok. Jawapannya, dalam Islam tidak semestinya lelaki itu sendiri melihat perempuan yang dipinangnya, tetapi bolehlah ia mengutus seseorang perempuan yang dipercayai. Suruh orang perempuan juga yang dipercayai. Rasulullah SAW sendiri telah mengutus Ummi Sulaim kepada seorang perempuan. Sabdanya, "Unzuri ila urqubiha wasyammai ma'atifaha." Maksudnya, perhatikanlah kepada hujung tumitnya dan ciumlah tengkuknya. Itu kadang-kadang tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sidang jemaah, sidang penonton, kadang-kadang kita
ada tengok cerita Arab tu, bila orang perempuan tengok mewakilkan kepada orang perempuan, dia seolah-olah ingin mencium akan tengkuk perempuan berkenaan. Dia peluk ke, dia buat helah ke mana ke, dia nak tengok. Jadi dia bila itu satu sunnah sebenarnya yang baginda Rasulullah SAW suruh Ummi Sulaim, suruh seorang perempuan untuk lihat perempuan yang lain untuk dipinang, dia boleh wakil. Dalam masa yang sama boleh juga orang lelaki tu, tetapi dalam Islam tidak ada halangan, sama ada pergi sendiri ataupun orang lain. Bila diwakilkan, sebaik-baiknya bukanlah orang lelaki, bukan orang lelaki tuan-tuan, orang perempuan lah wakilnya, kan, orang perempuan, supaya dia lebih dekat dan tidak ada rasa bimbang pula nak melihat, mungkin melihat benda yang tidak boleh dilihat. So, bagi seorang lelaki, aurat mungkin aurat, so kena orang lain. Okey, baik. Dalam masyarakat, persoalan seterusnya, dalam masyarakat kita hari ini, bila seseorang itu telah bertunang, dia selalu membawa tunangnya keluar bersia-sia, berjalan dan sebagainya. Bagaimana dalam pandangan Islam berkaitan dengan perkara ini? Tuan, sejemaah yang dirahmati Allah sekalian, perbuatan seperti itu adalah bertentangan dengan hukum syarak. Kerana tunangnya itu masih haram baginya untuk bercampur gaul dan ditakuti berlaku sesuatu perkara maksiat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin la tahillulah fa inna salisahuma asyaitanu illa mahram. Janganlah seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang perempuan yang tidak halal baginya, maka sesungguhnya orang yang ketiga bersama dengannya ialah syaitan, kecuali bersamanya mahram. Kecuali bersamanya mahram. Sebab tuan-tuan tak boleh dalam, yang penting kata kunci kat sini orang haram lah. Seorang lelaki haram bagi seorang perempuan itu yang bukan mahram dia, tak boleh duduk. Tak kira lah, mungkin kawan sepejabat ke, kawan sekolah ke, apa ke, tak boleh. Mereka berdua je, mesti ada orang yang ketiga yang menjadi mahramnya. Kalau tidak, yang ketiga syaitan. Baik. Soalannya lagi, bagaimana Islam memandang pada hantaran dalam pertunangan? Ni ada sebenarnya. Benda selalu duk berlaku. Tapi betul ke? Syar'i ke? Pada perkara ini, perkara pemberian dalam pertunangan adalah merupakan adat ataupun kelaziman yang dilakukan di negara kita. Adat kebiasaan ini tidak bercanggah dengan Islam, malah adat ini dianggap satu perkara yang baik dan selaras dengan Islam, dengan syarat tidak diberati. Sampai kadang-kadang tu kalau memberati sangat, bila tak cukup dulang, umpamanya tak cukup 7, tak cukup 9, tak cukup ganjil lah kata orang, udah langsung tak nak pergi majlis bertunang, sampai tertunggu-tunggu orang, sampai bergaduh-gaduh dalam keluarga sendiri pun bergaduh-gaduh, sampai pasien nak menyiapkan nak menyiapkan dulang hantaran baru bertunang. Pemberian-pemberian yang jenis ini kalau menyusahkan, apatah lagi kalau melibatkan pembaziran, adalah dilarang pula, sebab dia merupakan berasaskan adat
Tapi kalau ianya tidak membawa kepada pembaziran, masalah-masalah hubungan keluarga dan sebagainya, ya, kata orang, tak apa. Dia satu perkara yang haruslah, kalau tanya apa hukum, harus hukumnya. Tapi kalau dah berlebih-lebih, melampau-lampau, kan, membazir, ya, itu satu kerugian, itu satu yang mendekatkan perkara yang mungkar. Jadi tuan-tuan, insya-Allah saya akan sambung pada rakaman yang keempat, insya-Allah, berkaitan dengan isu-isu hukum hakam perkahwinan ini yang menjadi persoalan dalam masyarakat. Kita jumpa lagi, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.